Arab Saudi untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar bersama dengan negara Arab dan Islam pada 11 November di Riyadh. Maka perlu ada suatu kesepakatan yang telah dilahirkan oleh Yang Muhammad dari berbagai parti, NGO dan masyarakat tentang dukungan Malaysia terhadap perjuangan sah rakyat Palestin. Pada 18 September 2024, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan satu resolusi 10th Emergency Special Session di mana masyarakat antarabangsa menggesa penyelamatan pendudukan haram Israel di wilayah Palestin dalam tempoh 2 bulan, berlandaskan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan Majlis Keselamatan PBB serta menuntut keadilan untuk rakyat Palestin. Pelaksanaan resolusi ES 10/24 perlu disegerakan memandangkan situasi di OPT semakin meruncing akibat serangan tanpa henti oleh rejim Zionis Israel. Menurut laporan baru mengenai situasi di Palestin oleh pelapor khas PBB, Francesca Albanese, tindakan kejam Zionis itu adalah tindakan genosid. Isu genosid telah disepakati oleh kebanyakan negara sekarang dan ini juga pendirian Malaysia. Oleh demikian, kehadiran saya ke sidang kemuncak tergempar ini adalah membawa mandat Dewan dan rakyat untuk mengambil tindakan bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel ke atas rakyat Palestin, pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah, serangan terbuka ke atas wilayah di Lebanon dan Iran, termasuk pembunuhan kejam ke atas Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Selain itu juga pandangan akan membincangkan permasalahan semasa yang dihadapi oleh Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA. Berikutan keputusan rejim Israel mengharamkan operasi pertubuhan bantuan kemanusiaan pada 28 Oktober 2024. Adalah penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin, memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan gencatan senjata dan segera bagi membolehkan bantuan perubatan, makanan dan keperluan kemanusiaan lain. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan dan kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia juga akan mengusulkan ke persidangan kemuncak negara Arab dan Islam agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA dalam melaksanakan mandatnya memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel, Knesset, pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA dan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebuluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Salah satu pendekatan yang boleh diambil adalah bagi sidang kemuncak negara Arab dan Islam memberi sokongan kepada usaha mediasi gencatan senjata oleh Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat. Sejak Mei lepas, ketiga negara ini telah membangunkan satu kerangka perjanjian yang perlu dipersetujui oleh semua pihak. Kegusaran kita ialah kerana tindakan kejam Israel itu tidak mungkin berlaku tanpa dukungan
negara-negara yang membekalkan senjata terus-menerus kepada Israel, termasuk Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah. Penyertaan Malaysia sebagai ahli perikatan global juga sebagian usaha daripada meningkatkan tekanan diplomatik ke atas Israel bagi melaksanakan genjatan senjata kekal di Gaza, menggesa pembebasan tahanan Palestin, berundur di wilayah yang dijajah bagi menangani penderitaan rakyat Palestin, menerusi penyambungan segera bantuan kemanusiaan. Kita juga akan membincangkan pelan tindakan mengenai pasti langkah-langkah konkret ke arah mencapai kemerdekaan mutlak Palestin dalam tempoh garis yang munasabah. Sebagai sebuah negara yang mendukung prinsip keadilan dan perundangan antarabangsa, Malaysia terus komited memperjuangkan hak Palestin sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka dan penyelesaian yang adil dan muktamad. Ini bermakna menghentikan penjajahan, menghentikan apa yang ingin diungkapkan sebagai dispossession, keganasan, kezaliman dan genosid. Rentetan perkembangan ini pada 31 Oktober 2024, Malaysia telah menyertai kumpulan trust core group bagi penyediaan satu draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk memohon pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB. Isu ini juga dibawa oleh Menteri Luar dalam sidang tersebut. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Tuan Sri Yang Dipertua, tidak ada alternatif bagi UNRWA yang Yang Dipertua. 15 ketua agensi PBB dan organisasi kemanusiaan. Ini yang telah bertindak selama 75 tahun. UNRWA merupakan tali hayat utama penyaluran bantuan antarabangsa kepada rakyat Palestin. Peranan penting UNRWA di Palestin disokong penuh oleh Malaysia dan bantuan-bantuan, kerjasama, penyelarasan akan terus ditingkatkan. Sokongan berterusan Malaysia terhadap UNRWA ini agak kritikal. Kerana oleh itu, kerana kita juga telah mendapat penghargaan daripada Philip Lazzarini, Pesuruhjaya Agung UNRWA. Ini dizahirkan kepada Menteri Luar dalam sidang PBB yang lalu dan memohon kerjasama ini dapat ditingkatkan. Tuan Sri Yang Dipertua, sehingga 1 November 2024, kezaliman ke atas rakyat Gaza telah mengorbankan 43,204 orang rakyat Palestin, termasuk 16,000 kanak-kanak. 101,641 orang rakyat Palestin dilaporkan cedera, manakala 11,000 lain dilaporkan hilang. Secara purata, 118 rakyat Palestin terkorban dan 277 lagi cedera setiap hari sejak Oktober 2023. Situasi Gaza malangnya terus meruncing dan seperti mana saya tegaskan, kerana keganasan itu tanpa henti, with impunity dengan izin dan dengan dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara sekutu Israel. Tuan Sri Yang Dipertua, keterangan terperinci boleh saya edarkan, tapi untuk membolehkan rakyat mengikuti perkembangan, saya telah memilih untuk memberikan penjelasan ringkas dan pendirian Malaysia yang akan kita bentangkan untuk pertimbangan negara-negara Islam dan Arab di Riyadh insya-Allah pada 11 bulan ini.
Terima kasih.